Sekali lagi kita membincangkan tentang kitab Istamti' Bihayatik. Itu satu kitab membincangkan tentang nilai kehidupan kita, yang mana sekiranya kita hidup di atas nilai yang telah ditetapkan dan telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah kita akan menikmati kehidupan kita dengan sebenar-benarnya. Kerana kehidupan ini adalah satu perjalanan yang mana semua manusia berada di atasnya. Sebagaimana kata para ulama, innamad dunya ka bahrin yahtawi samakan wa hut. Dunia ini seperti lautan yang luas, yang mengandungi samakan ikan-ikan dan lauk pauk. Segala di atas, di dalam laut itu tersembunyi khazanah yang begitu banyak. Jadi kita lalu di atasnya. Faghtanim waqtaka fiha ayyuha sahibaqut. Maka gunakanlah kesempatan di saat kamu berada padanya, wahai orang-orang yang mencari-cari bekalan. Kun bi khairin wa anta fiha kullu man fiha yamut. Jadilah orang yang baik di saat kamu berada di lautan tersebut, sebab semuanya yang akan berlayar di atasnya akan mati. Maknanya sepanjang pelayaran kita di alam dunia ini, kita nak ambil sebanyak mana khazanah itu bergantung kepada kita. Ada yang bawa pancing, ada yang bawa jala, ada yang pergi belayar tak bawa apa-apa. Destinasi tetap sama. Sampai di sana, maka semua bawa tengok bekalan apa yang dia dapat sepanjang pelayaran dia. Macam kita pergi candak sotong. Pernah candak sotong lelaki ni? Dah. Candak sotong, semua bawa pancing masing-masing, tapi kemahiran berbeza. Sampai habis tu balik pulang ke jeti, semua bawa tong masing-masing. Yang ni keluar seekor, dia dapat satu tong dia. Hak ni dapat satu bekas, hak ni dapat 2-3 bekas. Mana mereka berpadalah, kerana itulah masa yang diberikan kepada mereka. Hidup kita tak jauh bezanya daripada orang yang berlayar di tengah lautan mencari habuan daripada pelayarannya. Maka Allah memberikan satu kesempatan kepada kita, dan kita ambil kesempatan ini dengan sebaiknya. Dan kita bincangkan sebelum daripada ini, tidak ada kenikmatan yang dapat kita kecap dari kehidupan ini melainkan apabila kita berpandu kepada kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ada dari sudut akidah, sama ada dari sudut ibadah, malah kita juga bincangkan soal akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, insya-Allah perbincangan kita pada pagi ini tentang mafatihul akhta', kunci-kunci kesalahan, kunci-kunci kesalahan. Mana yang membuka kesalahan, yang boleh merungkai kesalahan tersebut. At-ta'amul ma'a akhta' fannun. Bermuamalah, berurusan dengan kesalahan adalah satu seni. Satu seni. Falikulli babin miftah. Setiap pintu ada kuncinya. Begitulah juga hati-hati manusia. Apabila berlaku seseorang itu telah melakukan kesalahan, kemudian tersebar berita kesalahan itu di kalangan manusia, mula manusia mencari apakah yang kamu lakukan. Fa ashghalahum bi syai'. Madza taf'al? Fa'ashghilhum bi syai' hatta yakunu 'indaka waqtun lidirasatil amr hatta la yatajarra'u ahadun 'ala mithli fi'lihi aw yata'awwadu 'ala mithli hadzal khata'. Manusia bila dia tengok kita telah melakukan satu kesalahan, maka dia melihat, dan saat itu pandanglah kesalahan itu, telitilah supaya kita tidak berlaku kesalahan yang sama, ataupun kita tidak membuka majal kepada manusia untuk melakukan kesalahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar bersama dengan para sahabat dalam peperangan Bani Mustaliq. Di saat dia kembali daripada peperangan, singgah kemudian berehat, datanglah seorang muhajirin ini, mereka hantar satu budak hamba yang bernama Jahjah bin Mas'ud
supaya dia cari bekalan air untuk diminum. Dan golongan Ansar juga hantar seorang wakil untuk cari bekalan air. Nama dia Sinan bin Wabar al-Juhani. Fazdahamal ghilman 'alal ma', maka dua-dua tu berebut untuk mendapatkan air, sehingga saling memukul atau berlaku pergaduhan di antara keduanya. Kemudian fasarakhal Juhani, wakil pada golongan Ansar, kata, ya ma'syaral Ansar. Wakil Muhajirin kata, wahai golongan Muhajirin. Maka datanglah mereka, yang ni bawa kaum dia, yang ni bawa kaum dia, hatta hampir-hampir nak berlaku perang. Kemudian Nabi SAW pun pergi menenangkan keadaan mereka, sehingga berlakulah satu perdebatan ataupun perselisihan di kalangan mereka. Fataharrakatil afa'i, ghadiba Abdullah bin Ubay bin Salul ra'sul munafiqin wa indahu rahtun min qaumihi al-ansar faqala aw qad fa'aluha qad nafaruna wa katharuna fi biladina wallahi ma a'udna wa jalabi bi Quraisy hadhihi illa kama qala al-awwal sammin kalbaka ya'kuluk wa jawwi' kalbak yattabi'uk. Thumma qala al-khabith ama wallah la in raja'na ila al-Madinah la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal. Ringkasnya, bila berlaku perselisihan itu, maka Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua munafik, dia pun kata seolah-olah dia telah marah kepada golongan Muhajirin. Muhajirin ni mari menumpang kami, telah menyesakkan negeri kami. Mereka lakukan apa yang telah mereka lakukan. Lalu dia kata, nescaya kalau kita kembali ke Madinah, orang-orang yang mulia akan menghalau orang-orang yang hina. Maknanya, dia kata dia akan halau golongan Muhajirin daripada Madinah. Thumma aqbala ala man hadarahu min qaumihi, hadha ma fa'altum bi anfusikum ahlaltumuhum biladikum wa qasamtumuhum amwalakum ama wallah law amsaktum anhum ma bi'aidikum latahawwalu ila ghairi darikum. Orang kata dia, mereka ni adalah satu, seolah-olah kita kata satu nikmat yang telah kamu lakukan ini. Ahlaltumuhum biladikum, kamu telah menjadikan negeri kamu sebagai satu tempat persinggahan mereka. Kita telah bahagikan harta-harta kita. Kalau kita bakhil begini, buat susah dengan mereka, nescaya golongan Muhajirin akan pergi cari sebuah tempat lain untuk mereka tinggal. Maka masih lagi berlaku, kana baina jalisain ghulam saghir Zaid bin Arqam, seorang lelaki, budak yang kecil, nama dia Zaid bin Arqam. Dia pergi cari Nabi SAW. Lalu dia bagi tahu kepada Nabi SAW. Umar Al-Khattab pada masa itu duduk dengan Nabi. Bila dengar cerita itu, tambah-tambah pula dengan Abdullah bin Ubay bin Salul, maka bertambah marah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana seorang munafik, dia berani mengatakan begitu hatta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ra'a Umar an qatala al-af'a aula min qat'i dhailiha. Wa ra'a anna qatla ibn Salul yaqdi 'ala al-fitnah fi mahdiha. Lakin an yaqtulahu rajulun min qaumihi al-ansar aslam min an yaqtulahu rajulun min muhajirin. Umar tengok bila berlaku fitnah antara golongan munafik ataupun Abdullah bin Ubay bin Salul dengan golongan Muhajirin. Umar dalam keadaan marah, dia berkata tidak ada yang boleh menyelesaikan masalah kecuali dibunuh Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi Umar juga rasa bahawa kalau golongan Muhajirin bunuh Abdullah bin Ubay bin Salul, itu lagi besar fitnah dia. Umar pun kata kepada Rasulullah, ya Rasulullah,
Mur bihi Abbad bin Bishr al-Ansari, perintahkan Abbad bin Bishr al-Ansari pergi bunuh Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi Nabi SAW seorang yang sangat bijaksana. Dalam keadaan perdebatan, Nabi memiliki hikmah, sehingga Nabi faham mereka dalam keadaan balik dari perang. Semua manusia ada senjata masing-masing. Semua jiwa-jiwa tengah bersemangat. Tidaklah satu waktu munasabah untuk menjatuhkan hukuman ke atas seseorang dalam keadaan begitu. Sehingga Nabi kata kepada Umar, wahai Umar, bagaimana sekiranya manusia mengatakan Muhammad membunuh sahabatnya? Tapi wahai Umar, aku tak akan buat. Perintahkan manusia teruskan perjalanan. Manusia, kemudian para sahabat, masa tu telah baru saja berhenti berehat. Tiba-tiba Nabi SAW suruh sambung perjalanan. Padahal bukanlah satu kebiasaan mereka berjalan di bawah terik matahari. Tapi dalam keadaan itu Nabi perintahkan juga mereka meneruskan perjalanan, dan telah sampai kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Kisah dia berkata kepada golongan muhajirin, dia akan keluarkan orang yang hina daripada kota Madinah, termasuklah Nabi SAW. Kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul, dia pun takut, dia datang jumpa Nabi SAW. Dia kata, aku tak kata begitu, bukan aku kata begitu. Budak itu, iaitu Zaid bin Arqam, telah berdusta kepada aku. Waktu tu Abdullah bin Ubay bin Salul ni bapa munafik. Dia ni ketua kaum Ansar sebelum datang Nabi SAW ke Madinah. Lalu Ansar pun berkata, ya Rasulullah, asa an yakuna al-ghulam awhama fi hadithih wa lam yahfaz ma qala ar-rajul. Boleh jadi Zaid bin Arqam tu, ya Rasulullah, dia tak tahu apa maksud kata-kata Abdullah bin Ubay bin Salul. Mereka pun mempertahankan Abdullah bin Ubay bin Salul pada masa tu. Nabi SAW berjalan, buat tak tahu je. Nabi berjalan, sampailah datang kepadanya seorang ketua atau pembesar daripada pembesar Ansar, nama dia Usaid bin Hudayr. Usaid bin Hudayr. Kalau kita masih ingat cerita Usaid bin Hudayr bersama dengan seorang lagi sahabat Nabi, itu Sa'ad ibnu Mu'adz. Dua ni adalah satu atau dua ketua kaum Ansar. Usaid bin Hudayr adalah sahabat yang mana bila dia baca Quran, datang malaikat mendengar bacaan dia. Itu Usaid bin Hudayr, seorang yang mulia. Lalu dia datang jumpa Nabi SAW. Usaid bin Hudayr, dia bagi salam kepada Nabi. Lalu dia tanya Nabi, ya Rasulullah, kita ni berjalan pada waktu yang tak biasa kita berjalan. Biasa kita rehat masa ni, kenapa pula kita berjalan? Lalu Nabi paling kepada Usaid bin Hudayr. Nabi kata kepada dia, tak sampai ke kepada kamu cerita saudara kamu, iaitu Abdullah bin Ubay bin Salul? Usaid kata, apa yang dia kata? Za'ama annahu in raja'a ilal Madinah akhrajal a'azzu minhal adhal. Dia telah mendakwa kalau kita sampai ke Madinah, dia akan keluarkan orang-orang hina daripada Madinah, iaitu kaum muhajirin. Usaid bin Hudayr pun marah juga. Fa anta wallahi ya Rasulullah tukhrijuhu in syi'ta, huwa wallahi adh-dhalil wa anta aziz. Usaid ni pembesar Ansar, dia kata, kalau begitu ya Rasulullah, kamu saja keluarkan dia daripada Madinah, kamu halau dia daripada Madinah. Sebab kalau dia kata orang mulia akan menghalau orang hina, sesungguhnya yang hina itu dia, yang mulia itu kamu. Okey. Thumma qala Usaid mukhaffafan ala Rasulillah. Dalam keadaan begitu, Usaid pun masih melembutkan suaranya kepada Nabi. Lalu dia kata kepada Nabi, ya Rasulullah,
berlembutlah dengannya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mendatangkan kamu kepada kami di saat kaumnya sedang merancang untuk memberikan mahkota kepimpinan Madinah kepadanya, dan dia memandang kamu telah merampas kekuasaan daripadanya. Abdullah bin Ubay bin Salul ni, kenapa dia jadi bapa munafik? Sebab dia adalah ketua kaum Madinah. Sebelum Nabi datang ke Madinah, kalau tak ada Nabi, maka yang lantik jadi ketua siapa dia? Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi bila Nabi datang, akhirnya tak jadi lantik dia, jadilah Nabi SAW sebagai pemimpin Madinah. Bila Nabi SAW diberitahu begitu, Nabi pun diam. Wa madha bi rahilatihi, Nabi terus berjalan dengan tunggangannya. Kemudian manusia-manusia lain duduk bersama ataupun mengumpul-ngumpul barang dia. Kemudian cerita tersebut tersebar. Sarat ahadithil jaysh limadha irtahalna fi hadzal waqt, madza qala kaifa ta'amal ma'ahu, sadaqa ibn Salul la bal kadhib. Maksud macam-macam berlaku cerita. Kenapa kita berjadi satu khabar yang tak selesa dalam tentera Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ada orang ni tambah perasa, hak ni pun tambah lagi sikit, yang tu tambah garam, yang ni tambah gula, yang ni tambah kicap, yang ni tambah macam-macam. Biasalah bila berlaku isu-isu begitu, bertambah-tambah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun perasan bahawa dalam keadaan tu tentera mula berpecah. Ada yang mula sibuk dengan permasalahan ni, bincang sama tu, hak ni bincang. Li'annahum yaziduna awaraha wa yash'iluna al-fitnah bainal muhajirin wal ansar. Berlaku fitnah antara golongan muhajirin dan juga ansar. Mereka manusia mula menanti-nanti bila akan berlakunya, bila akan kita singgah balik, kemudian akan mula berbincang masalah tersebut. Lalu Nabi SAW berjalan dengan manusia dalam keadaan panas terik matahari. Berjalan sampai terbenam matahari. Manusia menyangka mereka akan singgah salat dan berehat, tapi mereka hanya singgah, kemudian salat, kemudian terus berjalan. Wa wasalal masyi lailatahum. Mereka berjalan sampailah kepada malam hari, sampai pagi. Thumma nazal fa shallal fajr. Kemudian Nabi SAW turun salat fajar. Kemudian sambung lagi perjalanan sampailah mereka penat dalam keadaan matahari terik di atas mereka. Apabila mereka mula penat, mereka mula letih, hilang semangat nak bercakap, barulah Nabi SAW berhenti tidur. Sampai je jumpa tanah tu, turun, semua tidur belakang. Wa innama fa'ala dhalika liyushghila an-nas amma hadath thumma ayqadhahum wartahala bihim wa wasala hatta dakhala al-Madinah wa tafarraqa an-nas fi buyutihim 'inda ahlihim. Sampailah begitu perjalanan mereka, sampai ke Madinah, letih belaka, balik rumah tak ada sembang dah, cerita Abdullah bin Ubay bin Salul. Wa anzalallahu ta'ala suratal munafiqin. Allah Ta'ala pun turun surah al-munafiqin. Al-munafiqun humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda Rasulillah hatta yanfaddu walillahi khazainus samawati wal ardi walakinnal munafiqina la yafqahun yaquluna la in raja'na ilal madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal walillahil 'izzatu walirasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Allah Ta'ala menceritakan kisah apa yang dikatakan kepada mereka dalam Al-Quran. Manusia masa tu, waktu dalam perjalanan Nabi tu, Nabi diam, Nabi tak kata apa.
Sampai ke Madinah, maka Allah Ta'ala turunkan ayat Al-Quran berkenaan dengan perkataan dari Abdullah bin Ubay bin Salul. Nabi SAW baca, kemudian Nabi suruh Zaid bin Arqam, kata, hadzal ladzi awfa lillahi biidnihi. Nabi kata kepada Zaid bin Arqam, budak ini awfa lillah, telah menyatakan kebenaran dengan izin daripada Allah. Maka manusia mula mencela Abdullah bin Ubay bin Salul kerana mereka telah memfitnah Zaid bin Arqam yang telah memberikan khabar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faltafata ila Umar. Nabi pun tengok kepada Umar Al-Khattab. Nabi kata, ara'aita ya Umar, law qataltahu yawma dzakarta dzalika la ar'adat lahu unuf law amartaha al-yawm biqatlihi laqataltuhu laqataltahu. Summa sakata anhu falam yata'arrad lahu bisyai'. Kata dia, wahai Umar, kalau kamu bunuh hari di mana kamu nak bunuh dia, maka kamu la arda'at lahu unuf, maknanya hidung-hidung manusia ni akan berlakulah pecah huru-hara di kalangan tentera pada masa itu. Lalu Nabi SAW menenangkan mereka pada masa itu sehingga keluar natijah. Dia kata apa? Wa ahyanan idza waqa'al khata' amama an-nas qad tahtaja an tunkira alaihi bi uslubin munasib wa in kana amama an-nas. Kalau berlaku kesalahan di tengah-tengah manusia, kadang-kadang dia perlu bermuamalah dengan baik sehingga tidak berlaku masalah dalam masyarakat itu. Mafatihul khata' maknanya kesalahan yang berlaku dalam kisah Abdullah bin Ubay bin Salul dengan Nabi SAW dengan Umar Al-Khattab. Ringkasnya kita kata begini, perkara itu berlaku kalau Nabi SAW tidak melakukan sedemikian, boleh jadi akan wujud pergaduhan antara Muhajirin dan juga Ansar. Muhajirin dan juga Ansar. Tapi Nabi tahu masalah dia apa dia. Kunci dia Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan mereka telah mengatakan Zaid bin Arqam telah memfitnah Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalau Nabi layan mereka pada masa itu, boleh jadi semua mereka memiliki senjata. Muhajirin bergaduh dengan Ansar. Berlakulah peperangan di kalangan mereka. Padahal golongan Ansar masa itu mereka baru saja berbaik disebabkan datangnya Muhajirin dan Nabi mempersaudarakan antara mereka. Kuncinya apa? Perkataan Abdullah bin Ubay bin Salul, kami akan keluarkan orang yang mulia, orang yang mulia akan keluarkan orang yang hina daripada Madinah. Tapi Nabi tahu tak guna nak cakap dalam masalah tersebut. Miftahul khata', nak rungkaikan kesalahan di situ bukan waktunya. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Begitulah kita dalam kehidupan kita. Kadang-kadang ada perkara apabila berlaku kesalahan, tak perlu kita nak tegur pada saat dia berlaku kesalahan pada waktu itu. Ambil contoh Nabi tadi. Nabi tarik waktu, tarik masa. Tambah-tambah pula di saat semua manusia tengah semangat. Kita ni kalau berlaku satu masalah, di saat itu tengah-tengah berlaku kesalahan, itulah waktu paling manusia nak marah, paling manusia nak mempertahankan diri dan sebagainya. Biar lama-lama boleh jadi kita tengok hari ni tambah-tambah pula di tengah orang ramai. Berlaku kesalahan di tengah orang ramai. Manusia tengok belaka. Kita tak kata kalau kita tegur dia, boleh jadi satu, jatuh maruah dia. Yang kedua, manusia bila dia ditegur di tengah khalayak, dia payah nak terima. Betapa banyak manusia tidak boleh ditegur dalam keadaan khalayak ramai melihatnya. Maka kita tangguhkan, biarkan dulu berlalu. Sebagaimana Nabi SAW
Nabi tak ambil tindakan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul dalam masa tu. Nabi diam. Orang mari mengadu kepada Nabi. Nabi tak kata apa. Nabi kata berjalan. Sampai mereka penat. Sampai mereka tak ada ruang untuk bercakap-cakap isu tersebut. Sehingga akhirnya isu tersebut didiamkan sampai Allah Azza wa Jalla menurunkan wahyu dan juga jawapan kepada masalah tersebut. Jadi kalau kita dalam kehidupan kita, akhlak untuk tidak menegur, ataupun kita lihat kepada maslahat. Kalau kita perlu tegur supaya orang lain ambil iktibar, maka tegurlah dalam keadaan tu. Tapi kalau dalam keadaan kita tengok apabila kita menegur boleh jadi maslahat ataupun menyebabkan situasi yang lebih tidak selesa, maka ada cara untuk kita. Macam kita kata ginilah, imam. Saya kata gini, kalau imam, bahasa jadi imam, ada setengah imam, kalau terawih baru ni, bila kita tegur dia jadi gelabah. Perasan tak? Dia hafiz. Bila kita tegur, mula jadi gelabah. Gelabah. Tak ingat. Daripada yang tak ingat sikit tu, bila kita tegur jadi tak ingat banyak. Perasan tak? Ada tak begitu? Ada. Dia asal tak ingat sikit je. Dia tersalah satu je. Kita pun tegur. Kita suruh dia ulang balik ayat tersebut. Kita ulang daripada awal. Dia pun ulang kali kedua tu dah tak ingat dah. Tak ingat. Kadang-kadang dalam keadaan ni seorang yang nak tegur tu dia kena faqih. Kena faqih. Tengok budak ni kalau baca sekali kita tegur jadi begitu, kali kedua dah lah. Dia boleh baca, dia sambung. Kalau ketiga, lepas tu pas solat kita pergilah kalau kata dia. Kalau salah tak boleh nak baca, tegur secara percakapan pula. Tak ada masalah. Tegur ni bukan semestinya dah aku tahu dah kamu tak betul, aku kena tegur lala ni juga. Tak betul. Kita akan menyebabkan lagi masalah banyak dalam solat kita. Kalau dari sudut kepimpinan, kalau dari sudut kekeluargaan, kalau dari sudut organisasi pun sama juga. Kadang-kadang kalau kita sifat tegur kita di saat dia berlaku boleh menyebabkan situasi yang tidak selesa, sebagaimana kita kata, ambillah petunjuk Nabi ni untuk kita tangguhkan dulu waktu. Biar dulu dia berjalan. Kita buat tak tahu. Tiba-tiba kita jumpa dengan dia satu saat kita bersendirian dengan dia. Contohnya, kita kata ingat tak minggu lepas, benarnya nak tegur tapi oleh kerana ramai orang, kita takut nak tegur jatuh maruah dan sebagainya. Ialah kita dua ni kan sahabat. Kita cakap elok-elok, insya-Allah dia lebih dekat di hati manusia. Ni dipanggil mafatihul khata', kunci untuk merungkai kesalahan. Dia berlaku kesalahan, kita tak nafi, dan memang dia salah, tapi cara untuk tegur manusia dengan kesalahan itu perlu kepada fiqh dan juga akhlak, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu disebut awal-awal tadi muamalati ma'al khata' fan. Berurusan dengan kesalahan ini satu apa? Seni, skill, kemahiran. Hari ini ramai orang kita tahu benda tu salah, tetapi yang menjadi masalah ialah bagaimana kita nak bermuamalah dengan kesalahan tersebut. Nampak tak? Kita tahu benda ni salah. Macam anak kita, kita tahu dia salah, tapi macam mana kita nak tegur kesalahan dia? Tambah pula kalau pasangan, suami salah, macam mana nak tegur suami? Isteri salah, macam mana nak tegur? Sebab tu dia panggil muamalatu ma'al khata' fan. Bermuamalah dengan kesalahan itu adalah satu skill, kemahiran. Ambil lagi satu kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk bersama para sahabat. Mereka duduk pada satu hari musim-musim kemarau yang tertahan hujan, sangat sedikit tumbuh-tumbuhan. Datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, semua orang susah belaka. Ya Rasulullah, harta-harta binasa, kambing-kambing atau ternakan sudah binasa. Mintalah doa kepada Allah supaya diturunkan kepada kami hujan.
kami minta denganmu kepada Allah Subhanahu wa taala, kamu minta syafaatmu dengan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Fataghayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila dia mendengar lelaki tersebut berkata, nastashfa'u billahi alaika, kami minta syafaat dengan Allah ke atas kamu. Boleh faham ayat dia? Dalam buku kita dia sebut apa terjemahan dia? Dan perantaraan Allah dengan kamu, dengan kau. Macam mana? Kami mohon perantaraan kau dengan Allah dan perantaraan kau dengan kau. Naam. Nastashfa'u bika 'ala Allah wa nastashfa'u billahi 'alaika. Kami mohon perantaraan Allah dengan perantaraan engkau dengan Allah, dan kami mohon perantaraan Allah dengan engkau. Nabi bila dengar, dia ni minta macam mana? Kami minta syafaatmu untuk doa kepada Allah. Tak apa lagi. Tapi lah kita kata kami minta syafaat dengan Allah untuk minta dengan kamu. Ada masalah tak? Ada masalah. Sebab apa? Syafaat ni, orang yang kecil nak minta dengan orang yang besar. Macam mana minta syafaat Allah untuk minta dengan Nabi? Mustahil benda tu berlaku. Nabi marah. Ya? Nabi kata, waihak, atadri ma taqul? Celakanya kamu. Waihak ni, mana lebih kurang perkataan celaka. Kamu sedar tak apa yang kamu katakan? Sebab tidak harus untuk berkata innallaha yashfa'u inda khalqihi. Tidak layak untuk berkata Allah, syafaat Allah minta dengan Nabi Muhammad. Minta dengan Nabi guna syafaat Allah. Tak boleh. Yang boleh minta dengan Allah guna syafaat Nabi. Kan sekarang ni muncul isu orang berdoa madad, madad ya Ali, madad ya Rasulullah. Orang minta madad. Tak dengar isu tu. Madad ni dia minta pertolongan, minta dengan Nabi. Minta ya Rasulullah, bantu kami. Boleh tak kita minta begitu? Mana boleh, sebab kita minta hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu semua kita faham tentang akidah. Alhamdulillah. Kemudian Nabi kata kepada lelaki, atadri ma taqul? Kamu sedar tak kamu kata apa? Nabi SAW kemudian memuji Allah. Nabi kata subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dan sehingga para sahabat na'urifa dhalika fi wajhi ashabih. Semua sahabat sedar tentang apa yang berlaku. Lalu Nabi SAW kata kepada dia, waihak, innahu la yustashfa'u billahi ala ahadin min khalqihi. Sesungguhnya tidak boleh minta syafaat dengan Allah untuk minta dengan seorang pun daripada makhluknya. Sya'nullahi a'zamu min dhalika. Keadaan Allah lebih besar daripada perkara itu. Kamu sedar tak siapa itu Allah? Sesungguhnya Allah arasnya berada di atas langit. Liha kaza faqala bi asabi'ahu mithla al-qubbati alayh wa innahu la ya'itta bihi atita ar-rahli birrakib la ya'itta bihi atita ar-rahli birrakib. Sesungguhnya akan diinjak dia dengan injakan kenderaan yang ada penunggangnya. Lakin idza waqa'a al-khata' min asy-syakhsi liwahdihi fa kaifa yakunu at-ta'amul ma'ahu? Ata Rasulullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur lelaki tersebut dengan kesalahan apa yang telah dia lakukan. Kerana Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi daripada perkara tersebut. Ini kerana Nabi berada dengan para sahabat dan Nabi perlu menerangkan kepada mereka apa kesalahan yang berlaku. Tengok cara berlainan pula. Itu di saat Nabi perlu kepada penjelasan. Sehingga Nabi marah kepada lelaki tersebut apabila berkaitan dengan akidah. Baik.
Walakin idza waqa'a al-khata' min asy-syakhs li wahdihi fa kaifa yakunu at-ta'amul ma'ah. Tapi kalau berlaku seorang macam mana pula? Seorang dengan seorang. Ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila baiti Aisyah. Rasulullah datang ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Fi lailatiha, pada malam hari giliran Aisyah radhiyallahu anha. Nabi pun fawada'a na'laihi min rijlaihi wa wada'a rida'ahu wattaja'a ila firashi. Nabi pun buka selipar dia, Nabi pun buka baju dia, kemudian Nabi baring di atas pembaringannya. Dalam keadaan begitu, zanna, Nabi sangka Aisyah telah tidur. Kemudian Nabi SAW bangun. Kemudian Nabi pakai ridak dia dan pakai selipar dia. Kemudian Nabi perlahan-lahan buka pintu dan kemudian Nabi keluar dan Nabi tutup pintu perlahan-lahan. Aisyah radhiyallahu anha, bila dia tengok Nabi begitu, datang ghairah, maknanya cemburu. Mana pula Nabi ni bangun tengah-tengah malam. Aisyah takut Nabi pergi tidur rumah isterinya yang lain. Nabi keluar malam-malam, padahal Nabi dah tidur dah situ. Kemudian tengah malam Nabi bangun. Kemudian Nabi pun bangun keluar tengah malam perlahan-lahan. Aisyah sedar, Aisyah kata ni takut nak pergi tidur rumah isteri lain. Kemudian Aisyah pun bangun. Aisyah bangun pakai pakaian dia dan penutup wajah dia. Kemudian dia pun pergi mengekori Nabi SAW. Nabi pun tolak dalam kegelapan malam. Sampailah ke perkuburan Baqi'. Nabi pun berhenti di situ. Nabi tengok kepada kubur para sahabat yang mereka hidup bersama Nabi, beribadah dan mati dalam perjuangan berjihad di jalan Allah. Kemudian mereka berkumpul dalam perkuburan mereka. Di saat Nabi tengok kepada kubur mereka, Nabi teringat keadaan-keadaan mereka. Kemudian Nabi angkat tangan dan kemudian Nabi berdoa kepada mereka. Nabi pun tengok, kemudian Nabi tengok sekali lagi, Nabi berdoa dan Nabi beristighfar kepada mereka. Lamanya masa tu Aisyah duduk tengok daripada jauh. Kemudian Nabi berpaling dan Nabi pulang ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian apabila Aisyah tengok, Aisyah pun pusing. Kemudian Aisyah nak balik. Cepat-cepat Aisyah nak balik. Takut-takut Nabi sedar kehadiran Aisyah. Nabi cepatkan perjalanan. Kemudian Aisyah pun laju. Kemudian Nabi kejar sikit, Aisyah pun kejar. Duk main berkejar-kejar Nabi dengan Aisyah. Fa'ahdara ay jara musri'an fa'ahdarat hatta sabaqathu ilal bait fadakhalat wa naza'at dar'uha wa khimariha wa aqbalat ila firashiha fattaja'at alaih kahayatin naimah. Cepat-cepat dia pun masuk rumah, sampai buka-buka pakaian dia, kemudian duduk tidur, pura-pura tidur seolah-olah dia ni tidurlah dalam keadaan nafas dia masih lagi kuat. Tidur. Baru lepas kena dia tengok Nabi kejar, dia Nabi laju, dia pun laju. Nabi laju, dia perempuan, Nabi lelaki, letihlah dia ni. Sampai rumah dia pun dalam keadaan dia baring seolah-olah dia tidur, tapi nafas dia laju. Nabi tanya, "Malaki ya Aisyah?" Kenapa pula Aisyah tengok nafas begitu tu? Dia kata, "Tak ada apa-apa. La tukhbirini aw la yukhbiranil latiful khabir." Sama ada kamu bagi tahu kepada aku, kemudian ataupun Allah yang bagi tahu kepada aku. Aisyah pun ceritalah kepada Nabi bahawa dia sebenarnya ekor Nabi, ikut Nabi. Sebab dia cemburu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takut-takut Nabi pergi rumah isteri lain. Lalu Nabi kata, "Antil ladzi raaitu amami." Engkaukah yang aku tengok depan aku tadi? Nabi rupa-rupanya tak tahu dia tu Aisyah. Engkau ke aku tengok depan aku? Dia kata, "Na'am."
fadafa'aha fi sadriha daf'atan thumma qalat adhananti an yuhifallah alayki wa rasulahu faqalat mahma yaktumun nas ya'lamuhu Allahu azza wa jalla qala na'am thumma qala mubayyinan laha khabara khurujihi. Nah, apakah kamu menyangka bahawa Allah Subhanahu wa taala akan yuhifallah ni apa dia terjemah situ? Adhananti, apakah kamu menyangka an yuhifallah alaiki wa rasulih, bahawa Allah Subhanahu wa taala akan nak menipu daya lah lebih kurang, apa? Tidak berlaku adil bahasa dia. An yuhifallah alaiki wa rasul, maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah dalam keadaan yang tidak tidak berlaku adil. Maknanya Nabi ni apabila Aisyah kata dia takut pergi rumah isteri-isteri yang lain, jadi Nabi kata, apakah kamu takut bahawa Allah akan menjadikan aku begitu dengan kamu? Seolah-olah begitu. Apakah kamu sangka Allah Azza wa Jalla akan menjadikan aku begitu, sebagaimana sangkaan Aisyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menyatakan kepada Aisyah sebab dia keluar, inna Jibril alaihi salam atani hina raaitu wa lam yakun yadkhul alaiki wa qad wada'ti thiyabaki fanadani fa akhfa minki fa ajabtuhu wa akhfaytuhu minki wa dhanantu annaki qad raqidti fakarihtu an uqidhaki wa khashitu an tastawhashi fa amarani an ati ahlal baqi' fa astaghfira lahum. Dia sebenarnya yang tadi Jibril datang kepadaku. Kemudian Jibril bila nak masuk rumah, dia tengok kamu telah melepaskan pakaian kamu. Lalu dia tak boleh nak masuk dan dia panggil aku. Aku pula aku takut kalau aku jawab dia kemudian akan mengganggu tidur kamu. Aku tak suka ataupun aku takut mengganggu, membangkitkan kamu. Dan sebenarnya Jibril alaihissalam memerintahkan aku supaya mendatangi ahli baqi' dan aku beristighfar ke atas mereka. Na'am kana sallallahu alaihi wasallam layyinan la yukabbirul akhta'. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berlaku satu kesalahan, Nabi tidaklah membesarkan kesalahan tersebut. Kalau boleh biarlah habis di situ saja. Habis di situ kemudian selesai. Inilah fiqh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yafruku mu'minun mu'minah in kariha minha khalqan radiya minha akhar. Janganlah seorang mukmin akan menyusahkan seorang mukminah kalaulah dia tak suka satu sifat padanya, maka ada sifat-sifat lain yang dia suka kepadanya. Ai la yubghiduha bughdan taman, janganlah dia benci dengan kebencian yang sangat-sangat disebabkan satu sifat yang ada, tetapi berlembutlah dengan mereka disebabkan ada lagi sifat-sifat yang lain. Kerana itu melihat kesalahan manusia dengan pandangan yang sebenar termasuk daripada akhlak yang mulia. Melihat kesalahan manusia, fannul muamalah ma'al khata', berbaiknya muamalah dengan kesalahan manusia termasuk dalam akhlak yang mulia. Jadi kita kalau kita buat kesalahan dan orang buat kesalahan, kita kena bermuamalah dengan kesalahan tersebut dengan cara yang baik. Bagaimana? Dia sebenarnya kalau kita kata uslub yang kita boleh ambil di sini, yang kita kata merahmati orang yang bersalah dengan keuzuran yang ada pada mereka. Rahmatilah orang yang melakukan kesalahan dengan memberikan keuzuran kepada mereka, sebagaimana yang dilakukan oleh Usaid bin Hudayr di saat
dia dengar kisah Abdullah bin Ubay bin Salul, apa dia yang dia kata kepada Nabi? Ya Rasulullah, berlembutlah dengan dia. Sesungguhnya dia tu ketua sebelum daripada kamu datang. Bila kamu datang, seolah-olah kamu merampas kepimpinan itu daripada dia. Kan ada alasan keuzuran. Bagi keuzuran, boleh jadi dia begini, boleh jadi dia begitu. Bagi alasan untuk kita tenang hati. Jangan membesarkan kesalahan yang berlaku di kalangan masyarakat. Kadang-kadang betul dia salah, dan kita tak nafi dia salah, tapi janganlah kita besarkan kesalahan lebih daripada had yang sebenarnya. Boleh? Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bab yang seterusnya fakik al-hazmah ni, bukalah ikatan itu, insya-Allah dia agak panjang untuk kita bincangkan, tetapi ataupun kita bincangkanlah nanti pertemuan kita yang akan datang, bagaimana muamalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan para sahabat. Fakil al-hazmah, meleraikan ikatan dan kekusutan yang berlaku di kalangan para sahabat. Cukuplah kita beberapa kisah bagaimana Nabi dengan khalayak, sebagaimana yang berlaku pada Nabi dan Abdullah bin Ubay bin Salul. Nabi dengan seorang yang berkaitan dengan akidahnya, seorang lelaki yang minta syafaat dengan Allah untuk minta dengan Nabi. Dan kisah Nabi dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bagaimana Nabi menegur dan bagaimana Nabi membetulkan kesalahan orang yang mana melakukan kesalahan. Ketiga-tiga natijah ini, situasi yang berbeza tapi mendatangkan satu natijah yang sama, iaitu kesalahan itu dapat dirawat oleh Nabi dalam keadaan tidak menimbulkan kesalahan atau ketidakselesaan di kalangan para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu. Baik, ada soalan yang nak tanya? Laisa al-lawm ala man la yaqbal nasihah, wa innama ala man yuqaddimuha bi uslubin ghairi munasib. Dia kata pencerahan dia di sini, bukanlah kesalahan itu kepada orang yang tidak menerima nasihat. Kadang-kadang kesalahan itu terletak pada orang yang tidak tahu memberi nasihat. Nampak tak? Orang yang salah tu, ya, kesalahan dia memang salah lah. Tapi kadang-kadang bukanlah celaan itu pada sifat dia tidak menerima nasihat, tetapi pada orang yang tidak tahu memberikan nasihat. Ingat lagi tak kisah kita mula-mula dulu, seorang lelaki yang tak solat, yang tak solat, dia duduk atas pokok, ada seorang lelaki nak pergi solat. Nah, dia pun tengok lelaki tu dan dia marah. Oi, kamu tak solat apa, dia marah, dia maki dan sebagainya. Kawan tu pun ada batang kurma di atas tu, dia pun tunjuk, ni dia ni, kamu nak sangat ni, cepat-cepat dia lagi. Lepas tu solat zuhur, solat asar, dia tengok ada lagi. Dia kata, oh, apa khabar? Baik. Banyaknya buah. Alhamdulillah. Buah tu masak ranum, rezeki banyak, alhamdulillah. Allah sayanglah tu kepada kamu. Tapi dalam sayang-sayang tu, jomlah kita pergi salat, mudah-mudahan bertambah rezeki kamu. Oh, dia kata ya begitu. Okey, aku turun. Dia pun turun sampai bawah. Jumpa, dia kata, nasib baik kamu tegur. Kamu tegur aku dengan elok-elok. Kenapa? Tadi dah ada 2 orang solat zuhur datang. Padahal orang itu orang yang sama pun. Tadi dah ada 2 orang datang solat zuhur ajak aku. Aku kalau jumpa dia sekali lagi, nasib baik tak nampak muka. Kalau jumpa sekali lagi, aku pukul dia dengan kayu ni. Pasal apa? Betul lah aku salah, tapi cara dia tegur tak betul. Padahal orang yang sama, tapi uslub yang berbeza. Natijahnya juga berbeza. Kadang-kadang kita, bila kita tambah stres kepada seseorang, macam mana dia nak berubah? Rakyat tu mudah, cakap tu mudah, tapi nak buat tu agak payah juga. Baru ni saya tengok dalam National Geographic tentang bagaimana hubungan manusia dengan stres.
Okey. Dia buat satu, panggil beberapa orang buat satu puzzle. Nak susun-susun lah. Mudah je sebenarnya. Tapi sewaktu dia buat tu, dia buat 2 test. Orang yang sama, dia upah seorang ni untuk bagi stres kepada orang yang buat. Dia panggil, okey, jom buat puzzle ni. Bagi dalam masa berapa dia bagi? Dalam 20 saat ke 30 saat begitu. Benda tu biasa je. Tapi orang duduk sebelah ni bagi pressure. Oi, cepatlah kamu buat ni. Tak pandai, kalau aku buat pun sekejap je aku buat ni. Kamu buat lambat macam-macam. Takkan tak pandai ni, budak-budak sekolah pun boleh buat ni. Dia bagi stres. Dalam masa 30 saat semua tak boleh buat. Okey, dia kata test kali kedua. Sekarang ni test kali kedua. Orang yang sama masih lagi sebelah ni, orang sama, orang yang nak buat pun orang sama. Okey, buat. Ui, dia kata pandainya kamu buat. Oh, masya-Allah, betul. Wah, kamu memang pintar lah, bijak sungguh. Alah, aku tak boleh buat macam ni. Macam-macam dia puji, dia bagi rangsangan. Akhirnya dia kata 90% daripada mereka semua dapat buat dalam masa yang sama. Tetap 30 saat. Orang yang sama, puzzle yang sama, yang tadi tak boleh buat, sekarang ni dah boleh buat. Sebab apa? Faktor stres dalam memberi nasihat atau dalam memberi cadangan. Sebab itu muamalah khata', menegur kesalahan manusia, perlu dilihat bagaimana petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ni ramai yang salah, tapi bila dah salah mula mentahzirkan. Kamu tak betul. Hak ni tak betul. Hak ni salah. Hak ni tak betul. Macam-macam. Bila masa kita nak pegang tangan saudara kita, kemudian kita bincang dengan elok-elok. Dan hari ni pun ada daurah Ustaz Nasai dekat Masjid Mustaqim. Siapa-siapa yang mungkin dapat tengok internet ataupun rakaman dia, dia panggil satu tajuk adab ikhtilaf dalam memelihara ukhuwah. Adab ikhtilaf, adab berselisih pendapat dalam menjaga ukhuwah. Banyak kita ni kadang-kadang kita berselisih pendapat pada benda yang kecil, tapi oleh kerana kita tak pandai berselisih pendapat, akhirnya benda tu jadi besar. Adik-beradik tak bertegur selama bertahun-tahun dan sebagainya, disebabkan isu akhlak yang tidak sempurna. Maka kerana tu kadang-kadang, jangan pula kita kata setiap kali orang tak terima nasihat, salahnya pada orang memberi nasihat. Tak. Hatta Nabi SAW sendiri ada juga saat Nabi dah bagi nasihat tapi orang tak terima. Ada tak? Ada. Seorang ibu yang kematian anak, bila Nabi bagi nasihat, dia kata, mu tahu apa? Mu tahu apa? Bukan anak kamu yang mati. Lepas tu baru kata, tu Nabi SAW. Padahal Nabi bagi tahu satu nasihat. Ada orang Nabi bagi bergaduh depan Nabi. Nabi kata dia tu, Nabi bagi tahu dah, tapi dia tak bergaduh. Sehingga Nabi dia tak berhenti. Sehingga Nabi kata, kalau dia aku tahu dia perkataan, kalau dia kata, nescaya akan hilang kemarahan daripada dia. Padahal Nabi dah. Tapi ada juga manusia-manusia begitu. Cuma kita kata kadang-kadang sifat orang tidak menerima nasihat bukanlah kesalahan itu pada orang tersebut. Dan memang dia salah, kadang-kadang dia betul-betul, tetapi salah pada orang, salah pada cara memberi nasihat. Sebab tu hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, berlembutlah dengan khalayak manusia awamun nas. Kita kena ada tahap-tahap kita, biar kita tahu di saat kita nak bermuamalah dengan siapa tu, kita tahu orang awamkah dia, alim ulamakah dia, keluargakah dia, jirankah dia. Maka semua tu memerlukan uslub yang berbeza. Uslub yang berbeza. Boleh jadi dengan anak murid kita lain, dengan ketua kita lain, dengan jiran kita lain. Dan inilah faedah yang kita dapat daripada perbincangan kita terhadap sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ya. Dalam keadaan kita nasihat tu, ada macam kawan lah kita dapati, dia rasanya macam selalu berburuk sangka.
bila nak beli barang juga, bila nak beli apa-apa lah, dia cakap ni mungkin barang ni second hand lah. Jadi berburuk sangka lah. Jadi kita nasihatkan dia tu jangan buruk sangka. Sebab kita tak tahu. Dia kata barang tu mungkin barang tu second hand, kita tak ada fakta yang, jadi jangan berburuk sangka. Kita beli mungkin ini, kita beli mungkin ini yang terbaik lah. Kita nasihatkan macam tu dia, tak payah nasihat. Jadi dalam keadaan macam tu sebagai kawan, jadi kita pun macam lama-lama macam dah bosan tak? Okey nak nasihat tak? Jadi macam mana cara sebaiknya? Memang bukan saja itu, dalam banyak perkara berburuk sangka. Jadi macam mana kita nak tolong orang begini, Ustaz? Yang pertama, doa lah. Paling utama sekali, kita berdoa kepada dia. Dan yang kedua, kadang-kadang kita jangan minta pandangan dia, oleh kerana kita tahu bila kita kata pun dia gitu. Jadi terus kita tunjuk contoh kepada dia, biar dia bermulazamah dengan kita, tapi kita yang menunjukkan kepada dia. Jangan bagi masa untuk dia tunjuk kepada kita. Sampai dalam keadaan kita pergi, ni bagus, ni bagus. Dia akan kata, ini sekarang, tak apa. Ni bukan, tak apa, kita ambil. Kita mendahului dia. Kadang-kadang akhlak ni, kita perasan, akhlak ni, dia akan tengok siapa yang mendahului terkedepan. Sama juga kalau kita berkawan, orang baik berkawan dengan orang jahat. Ada situasi yang jahat mempengaruhi yang baik, ada situasi yang baik mempengaruhi orang jahat. Di mana kekuatan dia? Yang pertama, kekuatan jiwa dia lah. Kerana dia tetap dengan kebaikan dia, maka dia tidak akan terkesan dengan keburukan orang lain. Yang kedua, kalau dia nak menarik orang kepada kebaikan, dia kena menjadi contoh kepada kebaikan tersebut. Buat apa-apa biar dia terkedepan. Kadang-kadang orang baik minta maaf. Kadang-kadang orang baik ni dia ada sifat tawaduk sikit. Tahu tawaduk tak? Tawaduk tak apalah. Tak apalah. Bukan masalah tak apalah. Masalah dia, kita nak menunjukkan contoh. Kadang-kadang orang tu kita ke depan. Pergi ke depan, kita mengetuai, memberi contoh kepada orang lain. Kita kata tak apalah, orang lain baik lain. Ada juga sifat begitu, sehingga akhirnya akhlak itu tidak tertonjol ke hadapan. Bila akhirnya dilantik pula orang yang menunjukkan akhlak yang tak baik, maka mempengaruhi orang yang baik. Itu dalam kelompok yang ramai. Begitu juga dalam kelompok yang seorang ataupun dua. Biarlah kebaikan itu menjadi dominan. Biar kebaikan itu menjadi dominan. Apa jua kali kita buat, kadang-kadang kita dahulukan kebaikan supaya tidak ada ruang bagi mereka yang nak melakukan kesalahan ini untuk melakukan kesalahan. Macam Nabi kata tadi, sampai dia berjalan, tak ada ruang untuk orang nak bercakap benda yang tak elok. Sibukkan dia. Nah, sibuk. Kalau dia nak kata, dia nak terima nasihat kita, cerita bab lain. Dia tak terima, tunjuk cara. Sehingga akhirnya tidak ada ruang bagi dia untuk menidakkan perkataan kita. Ataupun sampai kalau dia tak terima, hanya sekadar kita buat apa yang kita mampu, tunjuk contoh kepada dia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membuka pintu hidayah untuknya. Wallahu taala alam. Ada lagi ke soalan? Dia cerita bab sirah dan akhlak ni, begitu kita tidak melibatkan hukum hakam melainkan kita hanya sebut contoh tentang sisi kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sudut perkara yang berkaitan dengan muamalah sesama manusia. Kalau tak ada, sekadar dulu untuk apa yang dapat kita bincangkan pada pagi ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.